Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وبالخصوص إلى روح المرحوم الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة ومشايخ العشائرة والماتريدية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah dapat sekali lagi bertemu untuk pengajian kitab Sifat 20 atau ringkasan Sifat 20. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Hafidh, ahli jawatan kawasan masjid, tuan imam, hadirin hadirat, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para asatidzah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini terus sahaja pada muka surat 10. Sudah kita bicarakan, mohon maaf, muka surat 6. Naam, tentang perbahasan mabadi ataupun dasar-dasar ilmu tauhid. Muka surat 4 sudah kita bicarakan. Ini sangat penting supaya kita tidak masuk pada ilmu lain yang setiap ilmu ada seninya, ada dasar-dasarnya. Kalau umpamanya dalam ilmu hadis itu lebih menekankan akan kesahihan riwayatnya sebelum dibicarakan tentang dirayah ataupun fiqhul hadis, maka dibicarakan dahulu tentang sanad-sanad, mata rantai hadis itu. Tetapi di dalam ilmu fiqh ia lebih kepada madmun ataupun kandungan hadis itu sendiri yang disebut fiqhu al-hadis, sehingga walaupun hadis ini dhaif dinilai oleh muhaddithin, ulama-ulama hadis, tetap juga dipakai oleh para fuqaha dalam mengistinbatkan hukum dengan digabung oleh hadis-hadis yang lain. Demikian dalam pengajian tasawuf, itu lebih menekankan kepada apa kandungan dan pengajaran hadis ataupun nas tertentu, sehingga tidak sangat melihat martabat hadis itu. Yang penting ia bukan maudhu', dan yang penting ia boleh diamalkan dan tidak bersalahan ataupun bercanggah dengan ajaran Islam. Begitulah hadirin, setiap ilmu itu ada mabadi', maka hendaklah kita tahu ini dengan benar. Orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, yang layak dipanggil al-arif billah, sudah pun melengkapi 3 ciri ma'rifatullah. Muka surat 5, 1, i'tiqadnya mesti jazim.
walaupun mungkin acah ataupun ditakut-takutkan untuk dicincang-cincang badannya umpama, tetap dia yakin dengan sesuatu pegangan, umpamanya agama ini benar, risalah Nabi adalah benar. Ini i'tiqad yang jazim. Tapi i'tiqad ini juga terjadi kepada orang yang bukan Islam, hatta orang yang sesat sekalipun. I'tiqad jazim ini mungkin juga kepada orang yang bukan Islam, hatta orang yang Islam tapi sesat pun ada juga sebegini. Kerana itu tidak cukup untuk i'tiqad yang yakin, yang benar-benar walaupun dicincang badannya tetap tidak berganjak daripada pegangannya, tak cukup. Mestilah yang kedua, muwafiqun lil haqqi, yang bertepatan dengan yang hak, yang benar. Dalam konteks ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ini telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fin nar illa wahidah. Qila wa man hum ya Rasulullah, wa fi riwayatin qila wa mal firqatun najiyatu, apakah dia kumpulan yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab dalam dua jawapan, dalam satu jawapan tetapi ada dua riwayat. Satu, al-jamaah, kumpulan yang ramai. Riwayat yang lebih kuat, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu jalan yang aku tempuh dan para sahabatku. Kemudian diteruskan oleh tabi'in, tabi'in, seterusnya al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan ulama-ulama Asy'ariyah dan al-Maturidiyah sampai sekarang ini. Tetapi kalau dia berpegang benar, akidah Ahlus Sunnah pun benar, tapi tak boleh datangkan dalil, orang ini belum lagi al-arif billah. Kalau dia boleh datangkan dalil atas pegangannya itu, sama ada dalil ijmali ataupun tafsili, maka orang itu orang yang kenal Allah. Kalau tidak, jadi muqallid. Muqallid, dia pegang benar-benar dan betul yang dipegang itu, tapi tak ada dalil. Pendapat Mu'tamad mengatakan masih lagi mukmin. Tetapi kalau dia ahlun nazar, dia boleh berfikir, lalu dia tak datangkan dalil, maka dia berdosa, sebab dia tidak mahu belajar untuk cari dalil. Tapi kalau dia bukan ahlun nazar, ya begitu sahajalah keadaannya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaul yang dhaif oleh satu pendapat al-Imam As-Sanusi dan al-Imam Ibn al-Arabi kafir. Tapi qaul ini qaul yang dhaif. Baik. Ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, panjang perbicaraan ulama dalam ilmu tauhid, dibahaskan apakah Allah itu isim atau musamma. Malam ni saya tak bicarakan benda ni lah, sebab ini untuk orang yang sudah biasa mengaji. Isim, apakah Allah itu isim atau musamma? Ada dua pendapat. Kalau pendapat al-Asy'ariyah, isim itulah musamma, iaitu bila disebut isim ataupun kembali kepada Allah, maka itu kembali kepada Allah itu sendiri yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Tetapi pendapat lain mengatakan bukan, isim lain, musamma lain. Dua-dua pendapat betul. Dalil pendapat yang pertama mengatakan isim itu adalah musamma, isim nama, musamma yang dinamakan, Tuhan punya nama. Ketika di dalam surah Al-A'la, Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau di sini ada imam ataupun asatidah
ustazah sekalipun, adik-adik pelajar yang menjadi imam, kalau baca ayat ini sunat waqaf, jangan diwasal. Selalu kita baca wasal, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sunat kita waqaf, sebab bagi kesempatan untuk kita dapat pahala, kita menjawab tasbih. Sebab itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la, berhenti sebentar lalu dijawab subhana rabbiyal a'la, barulah alladhi khalaqa fasawwa, gitu nah, supaya dalam kita berbuat pahala bertambah lagi pahala. Jadi sabbihisma rabbikal a'la asalnya adalah sabbih rabbakal a'la, sebab sabbihisma rabbika, sabbih ismi, isim, rabbik, isim itu, isim menunjukkan Rabb, jadi isim itulah sebenarnya Rabb. Sehingga walaupun ayat menyebut sabbihisma rabbika, sebutlah, tasbihlah dengan nama Tuhanmu, yang kita tasbihkan nama ke Tuhan, sudah pasti Tuhan, maksudnya mentasbih, mentanzihkan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Jadi asalnya adalah sabbih rabbakal a'la, walaupun sabbihisma rabbikal a'la, kerana isim itu adalah musamma. Nah, tapi pendapat ulama lain tidak juga. Contoh mudah-mudah, sebab yang ini sebenarnya saya tak mahu bawa perbincangan panjang, tapi ulama buat satu kitab, isim itu musamma ke, isim itu bukan musamma. Dahsyat ulama-ulama nah. Kalau ada orang mengatakan Allah yang ada di dalam Masjid Al-Hasanah itu sangat cantik, sangat indah, apa maksudnya? Apakah yang dimaksudkan Allah itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, atau dan maha suci Allah daripada bersifat kekurangan, yang dikatakan Allah yang ada di dalam Masjid Al-Hasanah itu? Tidak. Kenapa? Allah yang disebutkan di situ adalah tulisan Allah ataupun tulisan Allah, alif lam lam ha, isim itu namanya nama. Tapi apakah nama itu merujuk kepada Tuhan yang al-wajibul wujud? Tak, itu sekadar nama sahaja. Karena itu nama tak semestinya merujuk pada tuannya. Ini yang menunjukkan isim bukan musamma. Ala kulli hal dua-dua betul nah. Baik. Kalimah Allah itu pun khilaf juga ulama. Ada yang kata mushtaq, ada yang tidak, ada yang kata bukan mushtaq. Nah, ada pendapat mengatakan Allah itu memang namanya Allah. Satu pendapat mengatakan Allah berasal dari perkataan ilahun nakirah, lalu dimasukkan alif lam jadi isim ma'rifah. Jadi Allah itu berasal daripada ilah, ilah yang terkenal. Nah, sehingga bila disebut nama Allah tidak ada yang tidak kenal. Itulah yang disebut oleh Sibawayh mengatakan bahawa nama Allah itu a'raful ma'arif, nama yang paling terkenal, tidak ada yang boleh mengalahkan terkenalnya nama ini. Ala kulli hal, yang kita pentingnya adalah Allah itu nanti kita akan belajar, akan sampai kepada satu kesimpulan, Allah itu adalah al-wajibul wujud, yang mempunyai uluhiyah, sifat ketuhanan yang dua, yaitu al-istighna dengan al-iftiqar. Istighna dengan iftiqar. Dalam istighna ada beberapa Allah di situ, ada beberapa sifat di situ. Istighna pun begitu juga. Nanti kita akan lihat apa rahsia kalimah la ilaha illallah. Apa hukum belajar sifat 20? Dijawab
ditanya dulu apa hukum mengenal Allah. Sebab sifat 20 itu tujuannya untuk mengenal Allah. Apa hukum mengenal Allah? Hukum mengenal Allah adalah wajib. Sebahagian ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Liya'rifun ni di belakang tu, melainkan untuk mengenalku. Bila mengenalku, maka akan tahu, akan tanggungjawab terhadap Tuhan. Jadi ditanya orang apa hukum belajar sifat 20, dijawab apa hukum mengenal Allah. Mengenal Allah hukumnya wajib. Macam mana nak kenal Allah? Ya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu aqidah. Dan ilmu aqidah ada manhaj dia, manhaj yang paling daqiq, yang paling tahqiq untuk mengenal Allah. Itulah dia sifat 20. Sebab umurnya sehingga sekarang sudah 1117. Sebab sejak daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriyah, kita sekarang 1441, insya-Allah malam esok 1442. Kalau malam esok umur sifat 20 ini sudah 1118 tahun. Sudah tahqiq, ulama sudah mengarang dan dibaca seantero dunia, sehingga pelbagai cara kupasan mengenal Allah itu daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian terus panjang ceritanya kepada Al-Imam Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, kemudian kepada anak murid beliau Al-Imam Al-Ghazali, anak murid beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian seterusnya ke bawah Ibnu Arafah. Nantinya dikumpulkan semua perbahasan dan khilaf-khilaf yang muktabar dalam persoalan ketauhidan itu oleh Al-Imam yang sangat masyhur dan wali yang sangat saleh, Al-Imam As-Sanusi. Al-Imam As-Sanusi itu sangat karamah sekali. Ketika diperbahaskan perkara-perkara khilafiyah dan khilaf muktabar di dalam perkara ketuhanan dan sifat Allah ini, beliau yang rangkumkan di dalam kitab beliau Al-Kubra. Sehingga jasa beliau luar biasa sekali lah. Bukan setakat puas hati dengan Al-Kubra, tak, kitab besar Al-Kubra beliau ringkaskan lagi menjadi Al-Wusta, ringkaskan lagi menjadi As-Sughra. Itu yang disebut Matan Ummul Barahin. Syarah lagi As-Sughra, As-Sughra, kecil lagi As-Sughra, As-Sughra, As-Sughra. Heran kita suka menulis dan memberi masa untuk menulis kitab akidah ini sebab sangat mahal. Mula-mula Al-Kubra, kemudian Al-Wusta, kemudian kecilkan lagi As-Sughra, kecil lagi As-Sughra, As-Sughra, kecil lagi As-Sughra, 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 sehingga ulama memanggil kitab ini dengan Al-Hafidah. Al-Hafidah, hafid cucu, Hafidah cucu perempuan, kecil sangat. Kemudian dirangkumkan lagi beliau juga orang yang sama, Al-Imam As-Sanusi, dengan nama Al-Kitab Al-Mufidah, dan yang akhir beliau tulis kitab Al-Muqaddimat. Itu yang last sekali. Setiap kitab beliau syarah. Al-Imam As-Sanusi itulah yang dipegang oleh ulama Nusantara kita ini. Sehingga kalau para alim ulama merujuk kepada pandangan beliau, lalu mereka menulis qala al-waliyus salih, qala al-waliyus salih, berkatalah wali yang salih. Siapa? Al-Imam As-Sanusi. Beliaulah yang merangkumkan pengajian sifat 20 sampai sekarang kita ini, walaupun yang rajihnya adalah sifat 13. Nanti kita akan bagi tahu kenapa Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari cukup dengan 13, tidak 20. Nanti akan masuk. Jadi
oleh kerana pengajian sifat 20 ini sudah dirintis oleh dua orang ulama agung, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, walaupun khilaf nanti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata cukup 13. Kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan 20. Ada setiap, nanti kita belum masuk bahas lagi. Jadi sangat bagus sekali. Lalu ulama Asy'ariyah, walaupun anak-anak murid Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melihat bagus sifat ma'nawiyah ini, sebab kalau tidak ada sifat ma'nawiyah nanti dikatakan sifat ma'ani itu yang wujudi itu boleh bercerai tanggal dengan zat yang qadim. Oleh kerana itu tak mungkin bercerai tanggal, dia mesti ada satu yang melekatkannya, itu yang namanya hal, irtibat. Dalam bahasa modernnya Tuan Guru Haji Saleh guna gam. Ada satu gam yang melekatkan zat dengan sifat ma'ani supaya jangan ia bercerai tanggal. Sehingga bila disebut sifat maknawiyah itu hanyalah pengulangan kepada sifat ma'ani. Sebab itu bila berbicara sifat maknawiyah tak cerita panjang, ia cuma nak bagi tahu bahawa ini adalah sifat yang lazim kepada malzum. Malzumnya adalah sifat ma'ani, dalam arti kata tidak bercerai tanggal. Sebab itu kalau sifat ma'ani qudrah itu diterjemah dengan perkata, tuan-tuan kalau nak terjemah berkata-kata silakan. La musyahata fil istilah, tidak ada lokek pada istilah, tapi murad mesti betul. Ijtihad Pak Da'i ketika menterjemah perkata, beliau tidak mahu semabul, keliru dengan berkata-kata. Sebab kita ambil qudrah, ambil mudahlah sama. Pak Da'i ketika menterjemah sama, beliau tidak ikut cara orang lain. Sebab sebelumnya diterjemah sama itu dengan mendengar, walhal sama itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu wujudi. Kalau diterjemah dengan mendengar, itu bukan sifat, itu adalah af'al, perbuatan. Bila perbuatan dia masdari ataupun dia ta'alluq, terjemahnya mendengar. Kalau ia perbuatan masdari, ta'alluq ataupun samaratus sifah, dia tak jadi dah wujudi, dia akan jadi amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, maka tidak ada lagi lah fungsi ma'ani itu sebagai wujudi. Sebab itu beliau kata terjemahnya dengan walaupun terjemah nampak pelik tapi tepat. Nanti kita akan bicarakan ini. Sebab kalau belajar ta'alluq, dia mesti ada 3 rukun. Apa dia? Sifat ataupun muta'alliq. Yang kedua samaratus sifat ataupun ta'alluq sendiri. Barulah muta'allaq. Mesti ada 3 ini. Kalau tidak, tak jadi. Sebab itu kalau tak difahami ini dengan baik, nanti akan keliru nanti. Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang al-mawjudat. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan saja al-mawjudat tapi al-masmu'at. Di sini nanti letaknya, apakah kalam Allah itu yang didengar oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam itu bersuara ataupun tidak. Di sini letak mahal perbincangannya nanti. Ala kulli hal, mengenal Allah itu hukumnya wajib. Maka nak kenal Allah mesti dengan jalan ilmu aqidah, manhaj yang paling benar dan teliti dan daqiq, sifat 20. Lalu apa hukum belajar sifat 20? Kaedah menyebut lil wasaili hukmul maqasid. Hukum kepada manhaj ataupun cara tangga itu ikut hukum tujuan. Tujuan mengenal Allah wajib kan? Maka belajar sifat 20 menjadi wajib. Solat itu wajib. Solat itu wajib. Tapi kalau tidak berwuduk, apakah sah salat? Tidak sah, maka berwuduk itu wajib. Begitu. Kalau ada orang tidak belajar sifat 20 pun,
tidak belajar akidah pun, tapi dia kenal Allah, cukup. Sebab yang penting kenal Allah. Gitu nah. Seorang yang nak mengajar bahasa Inggeris di satu kampung sekolah rendah ataupun menengah, mesti wajib mengikuti kursus bahasa Inggeris. Tapi ada hamba Allah ini, dia dilahirkan di negeri di Amerika, has been there for years and years, dah jadi eloquent, bahasa Inggeris sudah jadi mother tongue dia. Dia tak belajar kursus pun tak apa. Sebab apa? Memang tujuan belajar kursus itu untuk boleh berbahasa Inggeris dan faham. Kan dia dah faham, terus saja. Sama, kalau ada orang yang mengenal Allah tanpa belajar sifat 20, ya silakan, kerana tujuan belajar sifat 20 mengenal Allah. Cuma ada tak orang macam tu. Kalau orang di Hasanah ada macam tu, malam esok kita tutup kelas. Nah, kalau tidak, kalau ada nadir jarang ya. Baik, hadis yang kita bacakan tadi 730 golongan pun sudah kita bicarakan juga. Baik, dari segi usuluddin, semua ulama 4 mazhab itu adalah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini tak ada dalam kitab lah, yang ini baru dibuat ni. Imam Maliki, kebanyakan ulama-ulamanya dan orang yang bermazhab Maliki adalah Asy'ariyah. Mazhab Hanafi Maturidiyah. Orang Syafi'i Asy'ariyah. Orang Hambali Asy'ariyah juga. Kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya tak ingat ni saya dah syarah belum kat sini ni. Sudah ke belum? Kalau belum saya syarahkan, kalau tidak kita laju je. Kita lajukan saja. Jangan risau hadirin yang kita nak belajar ni. Ini benar, betul, tepat. Al-Quran menyebutkan ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu, nanti Allah akan bangkitkan satu kaum, sifatnya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Al-Imam Al-Qurtubi sebut ketika ayat ini turun, di hadapan Nabi ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, dan Nabi bagi tahu hum qaumu hadha, ciri-ciri orang yang di dalam ayat tadi ini adalah kaum orang ini, keturunan orang ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam hadis Nabi pernah sebut, ini sebelum berlaku Nabi sebut tentang kota Konstantinopel nanti akan dibuka. La tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Pasti akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik amir, tentera yang mengetuainya, sebaik-baik panglima yang mengetuainya, dan sebaik-baik tentera yang ikut. Siapa yang buka kota Konstantinopel? Sultan Muhammad Al-Fatih, dan beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari datang, Nabi mengatakan hum minni wa ana minhum, mereka daripadaku dan aku daripada mereka. Satu pengakuan Nabi. Dan ulama sebut di dalam kitab Ittihaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, Syekh Murtada Az-Zabidi, beliau menyebutkan ketika diitlaqkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika diitlaqkan, disebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka itu adalah
ulama-ulama Asy'ariyah dan pengikut mereka, dan ulama-ulama Al-Maturidiyah dan pengikut mereka. Fatwa daripada Mesir. Dulu Makkah adalah qiblatu al-alam wa qiblatu salah. Makkah dulu adalah qiblah solah, pasti kerana ada Kaabah di situ, dan juga qiblatul alam, qiblat ilmu. Orang semua datang ke situ. Guru-guru kita yang dulu-dululah, zaman dulu, semua belajar di Makkah. Tapi selepas itu tidak ada lagi sejak kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Lalu beralihlah qiblatul alam di Mesir, especially di University Al-Azhar sampai sekarang. Fatwa daripada Al-Azhar dalam fatwa Darul Ifta Al-Masriyah menyebutkan wa aqidatul Azhar Al-Sharif hiya al-aqidatul Asy'ariyah wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ulama Al-Azhar Al-Sharif daripada dulu sampai sekarang adalah aqidah Al-Asy'ariyah, dan ia adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wassadatul Asy'ariyah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum hum jumhurul ulama minal ummah. Tokoh-tokoh ulama Al-Asy'ariyah, semoga Allah meridai mereka dan dia juga redha kepada mereka. Ini namanya jumlah du'aiyah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Wa humul ladzina saddu syubhat amama al-malahidah wa ghairihim. Mereka lah yang berpegang, mereka lah yang menentang syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh golongan atheist dan selain mereka. Wa humul ladzina iltazamu bi kitabillahi wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibarat tarikh. Mereka lah yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan sunnah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepanjang sejarah Islam. Ini ambil perhatian. Wa man kaffarahum aw fassaqahum yukhsha alaihi fi dini. Sesiapa yang mengkafirkan Al-Asy'ariyah, naudzubillah, atau menghukum fasik terhadap mereka, ulama-ulama Asy'ariyah, jaga akidah itu, akidah orang itu dalam bahaya. Nak kata kafir tidak terus, tetapi kalau ya mengkafirkan itu jatuh kafir. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, jatuh kepada orang sama ada yang mengatakannya ataupun yang dikatakannya. Syair ini nanti kita kongsikan. Syair ini ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi conquer Bait Al-Muqaddas Palestine, pada zaman itu ada seorang syekh yang sangat alim, Al-Imam Muhammad Hibbatullah Al-Barmaqi. Beliau menulis nazam aqidah ini dan dibagikan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bila baca, oh bagus sangat ni akidah ni, akidah tanzih, membersihkan Allah daripada makhluk. Lalu beliau perintahkan semua masjid di bawah jajahan Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, setiap pagi akan ada orang naik di menarah tempat atas dan melantunkan syair ini panjang. Akhirnya syair ini, nazam ini terkenal dengan Al-Aqidah As-Salahiyah. Asalnya ditulis oleh Syekh Muhammad Hibatullah Al-Barmaki. Lalu dibaca. Yang ni bagus ni hadirin, kalau boleh hafal. Kalau ada anak-anak cucu ke, suruh mereka hafal ni, atuk bagi 10 riyal. Ini. Tapi kalau boleh jangan cucu saja, atuk pun apa juga. Supaya kalau cucu silap, atuk boleh tegur. Wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyur az-zamani qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihatil alawi wa hasara as-sani'a fi as-sama'i wal 'arshu fawqa al-ma'i wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza qad dhalla dhu tashbihi fima jawaza. Nanti bila masuk syarah sifat
mukhalafatuhu lil hawadith, kita akan bicarakan ini nah. Baik, ini kemudian saja, tapi bagus dihafal. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ceritanya panjang keduanya, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Sifat 20 yang kita nak belajar ini, kita kena tahu dulu tentang sifat Allah. Sifat Allah ada dua. Satu, sifat az-zat. Sifat ini membicarakan tentang zat. Zat itu namanya Allah. Gitu ya. Sifat tadi membicarakan tentang zat. Zat itu namanya Allah. Ada satu lagi sifat, namanya sifat af'al. Sifat af'al ini bukan membicarakan tentang zat, tapi membicarakan apa yang dibuat oleh zat itu. Af'al namanya. Jadi sifat zat, itulah yang kita belajar ni. Sifat 20. Dia sebenarnya bukan 20 saja ya. 20 ini dipanggil ummahatus sifat. Induk, mak, major kepada sifat-sifat yang lain. Lebih, dia bukan 20 saja, tapi 20 ini yang induknya tu. Faham 20 sifat, yang lain akan faham. Sifat 20 daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita ambil yang masyhur saya sampai 20. Itulah yang namanya sifat zat. Sifat ini yang Allah bersifat dengannya, tetapi Allah tidak bersifat dengan lawannya. Jadi faham ya elok? Allah bersifat dengan 20 sifat ini, tetapi tidak bersifat dengan lawannya. Contoh, kalau qudrah lawannya apa? Lawannya ajaz, lemah. Maka Allah bersifat dengan qudrah, tidak bersifat dengan lemah. Kenapa? Sebab lawannya adalah mustahil. Lawan ataupun menafikan sifat ini, dia jadi mustahil. Beza dengan sifat af'al, menafikannya ataupun lawannya tidak mustahil. Kita akan lihat sekejap lagi. Faham ini dulu, sifat zat dulu. Yang kita pelajari 20 sifat itu. Sama, sifat pendengar. Lawan apa? Lawan bagi sifat pendengar adalah tidak ada sifat pendengar. Gitu ya. Sama, terjemahnya pendengar. Lawannya bukan tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, itu bukan sifat mustahil. Orang yang tidur mendengar tak? Tak mendengar. Tapi dia pekak tak? Tak, kerana dia tidur. Tapi ada tak sifat pendengar pada dia? Ada sifat ma'ani, cuma dia tak mendengar sebab tidur. Sama juga orang yang tidur, buta tak? Tak boleh kata buta, cuma tidak melihat. Maka kalau tidak melihat, tidak semestinya mustahil. Gitu nah. Sama, lawannya apa? Lawannya tidak ada sama. Bukan lawannya tidak mendengar, lawannya tidak ada sama. Tidak ada sama itulah namanya tuli, pekak. Basar, itu lawannya apa? Tidak ada basar. Tidak ada basar itulah namanya buta, bukan tidak melihat. Sebab orang yang tidur tak melihat, apakah dia buta? Gitu nah. Baik. Kemudian sifat Allah bersifat dengannya sejak azali dan sampai sekarang. Nanti kita belajar, tuan-tuan kalau boleh dapat bukan buku ni. Nanti saya bagi tahu dah rahsia. Bukan rahsia suruh beli tak. Rahsia, kalau tuan-tuan kuasai 2 waktu itu, belajar ta'alluq, insya-Allah senang. Dalam buku ni ada 2 waktu yang dikenal, satu dengan azali ataupun qadim. Azali itu ketika tidak ada makhluk, hanya Allah sahaja ada ketika itu. Ketika dijadikan makhluk yang pertama, azali sudah tidak ada, sudah habis. Habis azali. Qadim Allah tetap. Dan selepas itu jadilah masanya ma la yazal. Istilah namanya ma la yazal, ataupun nama lain hadith, nama lain imkan. Ini mesti diketahui.
Sebab itu dalam kitab ni tuan-tuan lihat pada muka surat makhluk. Mari kita lihat muka surat makhluk, muka surat 18. Ini sangat penting sekali. Kalau boleh biar mimpi muka surat 18, kalau boleh, daripada mimpi hantu, mimpi katak, baik mimpi qadim dengan azali, hadis ataupun imkan. Nah, ini hafal elok-elok hadirin. InsyaAllah pengalaman kita mengajar sifat 20, siapa yang boleh kuasai diagram ini, insya-Allah. Saya bagi contoh supaya tuan-tuan nampak apa yang saya sebut. Malam ini malam Selasa, malam Rabu lah ya. Zahirnya kita berada di sini sejak pukul 9, sejak pukul 9.20 tadi. Saya akan berhenti 10.20 insya-Allah. Kita berkumpul di sini pada malam ini pada tarikh 18 hari bulan ni 2020 ini bulan 8 kan. Zahirnya sekarang. Nah, sebenarnya Allah sudah tentukan kita berada di sini. Bila Allah tentukan tu? Qadim. Dengan sifat apa Allah tentukan? Dengan sifat iradah. Maka Allah sudah tentukan saya hadir, tuan-tuan hadir pada malam ini. Allah tentukan dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi qadim. Sebab itu penting tengok yang warna hijau ni, muka surat 18. Qadim, di situ letaknya takdir, perlaksanaan ke atas takdir. Sekarang kita berkumpul di sini, dikumpulkan oleh Allah dengan sifat qudrahnya, mengikut iradahnya. Sebab itu qudrah dengan iradah dia tak boleh berpisah. Dia iradah dulu baru qudrah. Dari segi ta'aqquli, dari segi wuqu'i haqiqi, tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Sebab semua sifat itu qadim. Tapi ta'aqquli dari segi logiknya, logically iradah dulu, sebab iradah menentukan, lalu di-execute, dilaksanakan oleh qudrah mengikut muwafaqah iradah. Bila dikumpulkan kita sekarang, berkumpul tak kita sekarang? Berkumpul, tu namanya tanjizi. Bila berkumpul hadis, ini yang namanya kita berkumpul di sini, dikumpulkan oleh Allah dengan sifat iradahnya dalam ta'alluq tanjizi qadim ke hadis. Sebab itu pentingnya warna merah ni, muka surat 18. Nanti saya sampai kat sini, saya slow sedikit sebab yang ini sangat penting. Tuan-tuan hafal yang 18 ni, insya-Allah nanti belajar ta'alluq, sebut sahaja suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis, akan nampak. Nah, tapi kena hafal yang hijau dengan yang merah. Baik, mari kita terus, takut lambat ya. Allah sudah bersifat dengan segala sifat, 20 sifat itu bila tu? Qadim. Sekarang Allah bersifat tak? Naam. Waktu ni apa namanya? 3 namanya. 1 hadis. Mari kita kembali muka surat 18. Waktu sekarang kita ni hadis pun ya dipanggil, imkan pun ya. Satu lagi tulis kat situ, boleh tambah ya, ma la yazal, macam yang saya tulis tu, ma la yazal, ma la yazal, ma lam yazal pun tak apa nah, tapi biasa dia sebut ma la yazal. Baik, nah sekarang penting, setelah kita tahu yang 20 sifat itulah sifat zat, sifat af'al yang mana? Satu je yang kita belajar, sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat harus Allah tu. Apa dia? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu, Allah melakukan, kulli ke atas setiap, mumkin makhluk, aw tarkuhu ataupun Allah tak lakukan. Di sini difahami bukan saja lakukan, ini melakukan tu. Difahami dengan apapun perbuatan Allah, menjadikan, mematikan, memberi, mengambil,
mengurniakan, menghalang, memberi manfaat, mendatangkan mudarat, mengurniakan kebahagiaan, dan semuanya itu ada pada sifat jaiz. Satu tu je. Nah, sifat ini namanya sifat harus. Ini lain daripada 20 sifat yang kita belajar tu. Allah bersifat ini dan bersifat lawannya. Kalau sifat zat, Allah bersifat dengan sifat zat tapi tak bersifat dengan lawannya. Contoh, sifat zat ilmu, lawan bagi ilmu jahil. Apakah Allah bersifat ilmu dan bersifat jahil? Tidak. Beza dengan af'al, ni perbuatannya. Allah memberi, lawannya tak beri, dan Allah tak beri. Boleh, dua-dua boleh. Allah ihya, menghidupkan, lawan hidup apa? Bukan lawan hidup, lawan menghidupkannya. Lawan menghidup adalah mematikan. Itu kan lawan. Allah bersifat dengan dua-dua. Allah menghidupkan, boleh Allah mematikan. Itu yang kata tadi. Kalau sifat zat, lawan baginya mustahil atas Allah. Nah, tapi kalau sifat af'al, lawannya tak mustahil atas Allah. Allah bersifat dengannya dan lawannya. Tapi kalau sifat zat, Allah bersifat dengan sifat zat, tidak lawannya. Ini daqiq hadirin, ini daqiq. Bila kita tahu ini, insya-Allah yang lain akan mudah. Tetapi dalam waktu dan keadaan yang berbeza. Contoh, Allah menghidupkan, apa lawan menghidupkan, mematikan? Harus tak bagi Allah? Harus. Maka sifat ini sifat af'al. Nah, Allah memberi rezeki. Apa lawan bagi lawan memberi rezeki? Tak bagi rezeki. Menahan rezeki, boleh tak Allah tahan rezeki? Boleh. Nah, Allah memberi manfaat, lawannya mendatangkan mudarat, boleh tak? Boleh. Allah bersifat dengannya dan lawannya. Dan kadang-kadang berlaku pada seseorang. Contoh, Allah bagi dia harta, tapi Allah tak bagi dia ilmu. Dalam masa yang sama. Tak pun Allah tak bagi dia harta sekarang. Selepas sebulan Allah bagi dia harta, boleh. Allah bagi dia ilmu, tapi Allah tak bagi dia ketakwaan, boleh. Dua-dua sifat tu siapa yang buat tu? Allah. Nah, kerana itu sifat ini Allah bersifat dengan hadith sekarang ini. Sebab Allah nak kurniakan pada siapa? Makhluk tidak ada ketika qadim. Makhluk ada ketika sekarang. Allah menghidupkan makhluk, manusialah. Manusia sudah ada ketika qadim, tak? Sebab itu perbuatan menghidupkan itu bila? Hadis. Sebab itu ia berlaku ketika hadis yang disebut dengan imkan ataupun hadis ataupun ma la yazal atau ma lam yazal. Baik, untuk lebih jelas di sini, ini tak ada dalam kitab. Ini baru buat pukul 6 tadi ni. Ini yang kita mengaji sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil atas Allah. Ni selalu kami mengaji, kita ingatkan hadirin juga ya, tuan-tuan puan-puan yang dah tahu, alhamdulillah. Kita kena sensitif sedikit guna perkataan ni. Kata guru kami, kalau guna wajib bagi Allah, kalau mustahil atas Allah, kalau harus bagi Allah. Sebab tu kita guna mustahil atas Allah, lawan 20 tadi tu. Harusnya satu je. Jadi kerana itu yang 20 sifat ini, yang ni, inilah namanya sifat apa? Sifat dzat. Yang satu tu, itulah namanya sifat af'al. Ni tak ada dalam kitab. Silakan ambil hadirin sebab kita nak beralih ke tempat lain pula. Selesailah perbahasan tentang sifat zat dan sifat af'al bagi Allah. Kita ulang balik, sifat zat Allah itu 20 sifat. Sifat af'al Allah itu berapa? Satu. Tapi perkara-perkara yang jaiz itu banyaklah ya, tapi perkaranya satu je. Apa dia? Dirangkumkan dalam harus. Allah nak buat, ya. Allah tak buat, terulang bagi Allah. Allah mengutuskan para nabi, terulang. Allah tak utuskan, tidak ada yang mewajibkan Allah. Orang yang berbuat amal harus bagi Allah bagi pahala, harus juga dia dapat dosa sebab dia riak, begitu ya. Baik, sekarang setelah kita tahu ini,
Maka kita berpindah pada tajuk cara mengetahui dan beriman dengan sifat-sifat Allah. Ada dua. Satu ijmali, ijmal pun ia juga. Yang kedua tafsili, tafsil pun boleh dipakai juga. Baik, muka surat apa? 9. Masya Allah, muka surat 9. Baik, secara ijmali hendaklah kita tahu dan beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, namanya kamalat. Berapa banyak segala tu tak terhitung lah tu ya. Tapi pada masa yang sama Maha Suci Allah daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Berapa banyak yang tak layak bagi Allah tu? Banyak sangatlah. Cukuplah kita secara general macam tu. Itulah namanya ijmali. Tetapi ada tetapi tu, wajib kata Imam As-Sanusi untuk kita beriman dan kita tahu Allah bersifat dengan 20 sifat wajib. Bukan jangan mustahil yang wajib. Pada masa yang sama tak mungkinlah Maha Suci Allah bersifat daripada bersifat dengan yang lawannya 20. Bila dah bagi number tu spesifik namanya, bila spesifik tu namanya tafsili. Boleh kita? Macam mana cara beriman tadi? Ada dua. Maaf, kita tutupkan dulu. Baik, yang pertama sekali ijmali. Apa dia? Dua. Saya beriman dan tahu Allah punya seluruh sifat kesempurnaan. Pada masa yang sama tak mungkinlah, mustahillah, maha sucilah Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Tu namanya tadi cara beriman dan tahu begitu. Apa namanya? Cara ijmali atau ijmal. Boleh juga dua-dua tu. Tapi bila dah sebut spesifik, saya tahu dan saya beriman Allah punya 20 sifat yang wajib, dan pada masa yang sama saya tahu dan saya beriman tak mungkin Allah bersifat dengan 20 sifat mustahil. Itu namanya apa? Tafsili atau tafsil. Kerana itu Allah adalah nama. Bagi zat, muka surat 10. Allah adalah nama bagi zat. Zat itu bersifat, supaya kita nak bezakan diri daripada orang Mu'tazilah. Allah adalah zat yang bersifat apa? Dengan semua sifat kamalat, kesempurnaan. Itu namanya ijmali. Dan bersifat Allah dengan 20 sifat yang wajib specifically, itu namanya tafsili. Dan tak mungkinlah Allah bersifat dengan semua sifat kekurangan, itu namanya ijmali. Iaitu 20 sifat, itu namanya tafsili. Inilah yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi dalam Matan Ummul Barahin, muka surat 11. Wa yajibu ala kulli mukallafin syara'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahil wa ma yajuz, wa kadha yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dhalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan wajib ke atas, ini kalau mengaji sifat 20, wajib ke atas, tu namanya wajib syara'. Wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf 4. 1 baligh, 2 aqil, 3 sampai seruan Islam, 4 mesti selamat panca inderanya dan pendengarannya. Kalau daripada kecil dia buta dan dia pekak, dia bukan orang mukallaf lah. Sebab kita nak ajar dia tak boleh nak lihat. Kita nak suruh dia dengar, dia tak dengar, dia pekak, maaf ya, tuli. Ketika sejak lahir, maka bukan mukallaf lah dia. Tapi ketika dia baligh, sempat dia melihat ataupun sempat dia mendengar, tiba-tiba aksiden, umur 40 tahun matanya buta, maka wajib. Sebab dia sempat melalui zaman melihat, gitu ya. Secara syarak, kalau Mu'tazilah secara akal, untuk mengetahui apa yang wajib pada hak Allah kita Azza wa Jalla. Tuan-tuan kalau nak tahu erti Azza wa Jalla, mesti hafal syair yang tadi tu. Wa azza anta taghayyur wa sani'ul alami la yahwihi quturun ta'ala Allah ta'ala. Kan kita sebut Allah Ta'ala, ta'ala Allahu an
tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala makana. Subhana, kan kita sebut subhanallah, subhanahu jalla anil makani, wa azza, tu yang sebut azza wa jalla tu, wa azza an taghayyuriz zamani. Naam. Wa ma yastahilu, dan apa yang harus atas, apa yang mustahil atasnya atas Allah, dan apa yang harus baginya bagi Allah. Dan begitu juga wajib ke atasnya, iaitu mukallaf, untuk mengetahui seperti itu juga, iaitu apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus pada hak Rasul. Barulah lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik, mari kita lihat sedikit, ni tak ada dalam kitab tapi ini penting diketahui supaya kita tidak semabul ataupun keliru dengan istilah. Kalau wajib ke atas setiap mukmin untuk mengetahui dan beriman bahawa wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah, ini jangan keliru. Nah, bila disebut wajib ke atas, ini adalah wajib syarak. Apa maksud? Mesti tahu dan mesti beriman baru dapat pahala. Kalau tak tahu dan tak beriman, dosa. Tu ya, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang buat dapat pahala, tahu dan beriman dapat pahala. Kalau ditinggalkan berdosa, tak tahu dan tak beriman berdosa. Tapi jangan lupa wajib yang kedua tu tak ada kena-mengena dengan wajib ini, bahawa wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah, berkuasa. Wajib ni bukanlah maksudnya kalau Allah bersifat dengan qudrah Allah dapat pahala, kalau Allah tak bersifat dengan qudrah Allah berdosa. Tidak ada kena-mengena dosa dan pahala bagi Allah. Ini adalah hukum akal. Apa dia? Wajib akal. Akal yang sihat bila disebut tentang qudrah berkaitan dengan Allah, mestilah, wajiblah. Wajiblah sifat itu. Baik, sudah. Nah, ini ada dalam kitab kita muka surat 12. Sudah kita sebut tadi ya, sifat wajib bagi Allah 20, mustahil atas Allah 20, harus 1, semuanya 41. Para rasul wajib bagi mereka 4, sebenarnya banyak tapi tafsilnya 4. Sifat mustahil atas mereka 4, harus 1, semuanya 9. 41 campur dengan 9, itulah namanya 50 sifat. 50 ini disebut aqaidul iman, simpulan iman. Kalau iman tu, kalau tali tu disimpul, dia akan jadi kuat. Itu namanya simpulan. Satu, tali tu, ni tali, kalau disimpul dia jadi kuat. Ni jadi kuat. Yang kedua, ridak saya ni, kalau saya simpul, maksudnya saya ikat, tapi saya tak nak ikat lah sebab dia renyuk nanti. Ni saya ikat, dia akan jadi satu simpulan begini. Ikat yang kedua, simpulan begini. Ni ketiga ni. Apa pentingnya ini? Kalau inilah tali, kalau kita berpaut di sini ada tempat berpaut sebab dia macam simpulan. Kalau kita tak kuat, tangan kita dah jadi pedih ataupun dah tak kuat dan terasa sakit, release, kita lepaskan, at least yang kedua akan tahan. The more the better, the more the better. Note, ini namanya simpulan. The more the better. Kita belajar sifat 20, ada 50 simpulan ini. Banyak tak? Bermakna insya-Allah tali tadi adalah sebuah kehidupan. Tali tadi tu, simpulan itu adalah simpulan akidah. Di bawah sana adalah dosa, maksiat, kesyirikan, kufur dan murtad. Apabila ada tempat berpegang, itulah namanya akidah, akan menahan kita daripada jatuh ke bawah. Itulah pentingnya simpulan. Lagi banyak lagi bagus. Sebab itu 50 sifat ini namanya aqaidul iman, simpulan iman. Makin kita mengaji 50 ini, makin tersimpul iman kita, makin kuat iman kita. Yang terakhir untuk malam ini 10 minit. Baik, hadirin, kita tahu 20 sifat wajib bagi Allah. Secara ni kita dah tengok. Pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahda,
niyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran. Jangan sebut qadirun sahaja. Kata Tok Faridah Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani dalam kitab beliau Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid, jangan sebut qadirun sahaja. Sebab kalau qadirun dia jadi isim, dia jadi zat. Kita berbicara bukan zat tapi sifat. Sebab itu hal, iaitu yang menengahi, berada di tengah antara maujud dengan ma'dum, itu namanya hal. Nah, hal ini lebih kepada maujud dan jauh daripada ma'dum. Yang lebih dekat kepada ma'dum itu namanya amrun i'tibari. Jadi hal di sini lebih kepada dekat. Bagi contoh sedikit, apapun bentuk itu hal. Contohnya kipas ini bulat, itu hal. Kenapa? Bulat itu bukan ada, itu dari segi akal sahaja. Bulat, coba pegang bulat ini, penutup cawan saya ni bentuknya apa? Kata kita, nah, bentuknya bulat. Cuba pegang bulat itu, bukan ada, kena kat botol, kena kat penutup. Bukannya ada pun. Tapi kalau kata tak ada, macam ada. Nak kata ada, bukan ada. Dia jadi amrun i'tibari. Nah, dia masuk pada perkara yang amrun, perkara i'tibari yang diakalkan sahaja. Bukan ada pun. Kita punya akal yang suggest, kalau lihat something which is rounded, that is also called bulat. Kata akal, pegang, bukan ada pun. Nah, apa beza hal dengan amrun i'tibari? Amrun i'tibari, dia kena fikir. Macam saya ini sedang bercakap, yang ada bibir, yang ada gigi, yang ada lidah, yang ada suara. Nah, bercakap bukannya ada. Bercakap itu namanya amrun i'tibari. Bila kita lihat ada seseorang di mulutnya ada bergerak macam ni, lidah, gigi, keluar suara, apa-apa, akal kita kata he is speaking up, dia bercakap. Akal yang kata. Cuba pegang, cuba cari bercakap, tak ada. Nah, itu minggu depan kita cerita, ya. Beza dengan hal, tak payah fikir pun, dia memang macam tu, tak berubah. Bulat, cuba tak payah fikir, memang ada bulat kat situ. Yang ni segi empat, ni segi empat bukannya ada. Buku saya ni segi empat tepat, ni, ya. Segi empat tepat bukannya ada. Ada yang dipanggil sebagai wujudi. Wujudi boleh digapai dengan 5 panca indera. Nanti tuan-tuan lihat pada muka surat. Yang ini sangat penting kalau belajar sifat ma'ani, muka surat 21. Ini jangan risau, tuan-tuan akan faham nanti insya-Allah. Sepanjang pengalaman saya mengajar wujudi amrun i'tibari, insya-Allah mudah, insya-Allah. Kalau saya tak boleh fahamkan, Haji Suhardi tolong saya nanti. Nah, beliau cakap bab wujudi amrun i'tibari ni nanti. Apa-apa yang boleh digapai dengan 5 panca indera, itulah namanya wujudi, yang namanya ada lagi sungguh. Tapi kalau segi 4 ini bukannya ada, sungguh saja, sengoti 4 ini. Segi 4 ni, coba pegang segi 4, kena kat buku, tapi macam segi 4 itu adalah akal fikiran kita saja, kata. Nah, yang ni tak boleh, kalau tak mimpi malam ni. Baik, tinggal 5 minit, hadirin. Bila kita mengaji sifat 20 ni, apa yang penting, ya? Apa hakikat sifat 20 daripada wujud sampai kaunuhu mutakaliman, tak tahu kita. Sebab itu tak wajib kita tahu. Itu kan miliknya Allah, tak wajib kita tahu. Tapi yang wajib kita tahu apa? Hukum dia. Bila kita belajar sifat ini dan kita nak link dia kepada Allah, apa hukumnya? Nah, apa hukumnya? Hukum sifat tadi tu pada Allah. Di sinilah letaknya peranan akal. Maka wajib kita tahu, bila kita kata wujud qidam baqa sifat ni, kita nak katakan pada Allah apa hukum sifat ini. Maka akal yang berperanan. Akal bila berperanan,
akan bagi 3 keputusan. Akal kata mesti, inilah katanya wujub. Ni bukan wajib ya, dia beza sikit. Wujub. Yang kedua, akal kata tak mungkinlah, istihalah, bukan mustahil. Mustahil yang dihukumkan. Ini akal yang menghukumkan mesti, mustahil, istihalah. Satu lagi akal kata jawaz, ya boleh, boleh ada, boleh tidak ada. Yang dihukumkan itulah menjadi wajib. Akal kata sifat qudrah pada Allah, akal kata wujub, mesti, maka qudrah itu jadi wajib kerana dihukumkan oleh akal. Sebab itu sebahagian kitab kata begini, hukum akal 3: wujub, mesti, istihalah, mustahil, dan jawaz, boleh jadi. Akal hukum, dahlah hukum akal ni, akal hukum. Akal hukum barulah 3: wajib, mustahil, harus. Baik, kerana itu inilah yang dihukumkan oleh akal. Sifat 20 tadi dengan akal yang sihat, dengan akal yang sihat, kalau kita nak letak dalam timbangan akal, sifat 20 daripada wujud, kalau kita nak letak pada Allah, apa akal kata? Akal kata mustahil ke, mesti ke, boleh jadi mesti. Bila mesti, wujub. Apa yang wujub tu? Wajibat. Apa dia wajibat? Sifat-sifat wajib yang banyak tu. Sebab itu di sirah dia adalah jamak, sebab dia 20 sifat. Wajibun 1, wajibani 2, wajibat, sifat-sifat yang wajib. Akal, wahai akal, hukumkan sifat ini kepada Allah. Akal kata mesti, mestilah sifat-sifat ini pada Allah, wujubul wajibat. Yang mustahil 20 di sini ni lemah, tidak tahu, tidak kuat dan sebagainya. Akal kata tak mungkin, istihalah. Apa yang istihalah tu? Yang mustahilat, istihalatul mustahilat. Itulah yang sebenar-benarnya kita belajar sifat 20. Itulah kesimpulannya. Kalau sampai ke sini, bermakna bolehlah kita khatam kitab. Inilah dia kesimpulan belajar sifat 20. Kalau sampai kat sini, apa dia? Kita ambil yang Allah dulu ya, yang Allah dulu, yang Rasul kemudian. Allah ada 20 sifat yang wajib. Bila disebut wajib tu kan banyak jamak, jadi wajibat. Akal akan hukum apa? Wujub. Dia akan jadi wujubul wajibat. Mustahil atas Allah berapa sifat? 20 sifat ya, secara tafsil. Akal kata lemah, tidak kuat, tidak tahu. Itu apa akal kata pada Allah? Tak mungkinlah. Tak mungkinlah, itu kata akal istihalah. Maka yang mustahilat ini istihalatul mustahilat. Perkara-perkara yang harus Allah memberi rezeki, tak bagi rezeki. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah mengurniakan, Allah menahan. Kan banyak tu. Tu jadinya jaizat. Akal kata ya harus pada Allah, jawaz. Jawazul jaizat. Boleh? Ini kesimpulan kita belajar malam ni. Inilah dia wujubul wajibat. Wujub mestilah, al-wajibat sifat-sifat 20 tadi tu. Kalau ditanya orang, sifat 20 tadi sifat zat ke sifat af'al? Sifat zat. Sifat af'al tu sifat apa? Yang harus tadi tu. Yang mustahil 20 tadi kan? Akal kata tak mungkin, istihalah. Istihalatul mustahilat dan jawazul. Kenapa? Ini yang last. Berapa kali last dah ni? Ini last betul-betul ni kesimpulannya. Tuan-tuan tengok, kalau kita nak buat kesimpulan beriman, jaga-jaga. Aku beriman, beriktikad bahawa Allah mempunyai 20 sifat yang wajib. Ni betul tak? Betul? Betul? Kemudian kita kata aku beriman atau beriktikad bahawa Allah mempunyai 20 sifat mustahil. Betul tak ni? Tak betul. Sebab bagaimana mungkin kita kata Allah ada sifat mustahil? Apa tujuan kita belajar sifat mustahil? Untuk dihindari, bukan untuk diimani. Sama juga kita belajar perkara yang membatalkan solat. Nak buat tak? Kalau dibuat batal. Yang pergi haji umrah 13, 14 patang larang umrah, ketika dah masuk ihram, kita akan buat tak 13, 14 larang tu?
Tidak, kalau tak potong kambing seekor, kita belajar untuk hindari. Sama, sifat mustahil bukan untuk diimani Allah bersifat dengannya, tak, malah Allah tidak bersifat dengannya. Itu yang namanya istihalatul mustahilat. Nah, dan Allah ada satu sifat harus, itu betul. Jadi yang tak betul tadi tu, macam mana nak betulkan? Nak betulkannya, sifat-sifat mustahil itu bukan ada pada Allah. Akal kata tak mungkinlah tu namanya istihalah. Yang 20 mustahil itu kerana dia jamak jadi mustahilat, maka digabung jadi istihalatul mustahilah. Boleh ya? Mari sama-sama kita ingat ni dulu. Sama-sama kita hadirin. Wujubul wajib, sama-sama ya, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul. Inilah kesimpulan belajar sifat 20. Siapa yang dah belajar kitab banyak-banyak sampai pada kesimpulan ini, alhamdulillah. Nah, kita belajar sifat wajib. Nah, kita nak sifat ini mesti ada pada Allah, wujubul wajibat. Kita belajar sifat mustahil, kita nak letak pada Allah ke tak? Mustahil, istihalatul mustahilat. Jaizat, banyak jaizat, dia sifatnya satu tapi perkaranya tu banyak, jadi harus pada Allah jawazul jaizat. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca suratul Fatihah, hadiahkan khusus pada guru kami Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Lankati, orang Langkat, Al-Azhari, belasan tahun belajar di Al-Azhar, Al-Husafi, beliau bertariqat Husafi, Syekh Abdul Wahab Al-Husafi. Beliau meninggal hari Jumaat minggu lepas ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.